Okey, cikgu masih lagi menunggu untuk pelajar-pelajar masuk. Jadi lepas ni cikgu galakkan supaya awak gunakan ID MOE ya. Gunakan ID MOE untuk masuk Google Meet supaya cikgu boleh nampak nama penuh awak dan cikgu senang nak tengok kehadiran. Ya, kalau awak guna ID selain MOE, macam-macam nama ada keluar nanti. Okey, so selepas ni nanti untuk kelas yang akan datang pastikan guna ID MOE. Okey, siapa yang ada masalah password pada MOE ID, awak boleh rujuk Cikgu Zamzuri ya. Okey, awak boleh rujuk kepada Cikgu Zamzuri ataupun awak mesej cikgu, tulis nama, nama penuh, okey, dan juga kelas. Nanti cikgu akan tolong forwardkan untuk awak lah pada Cikgu Zamzuri. Sebab yang bahagian untuk password semua tu Cikgu Zamzuri je yang boleh buat. Okey. Okay, cikgu masih lagi menunggu kehadiran. Cikgu ambil lagi 2 minit lah. Okay. Cikgu ambil lagi 2 minit. Okay, pastikan bersama awak dah ada test pad dan juga textbook lah. Okay, cikgu tak akan ambil masa yang lama untuk Google Meet ni. Okay. Cikgu mungkin dalam 30 hingga 40 minit macam tu sahaja untuk sesi Google Meet. Kemudian masa yang selebihnya untuk awak buat latihan. Okay. Boleh dengar suara cikgu dengan jelas ha? Boleh cikgu, boleh. Jelas. Okay, good. Okay, boleh jelas apa yang cikgu sedang tunjuk pada skrin? Boleh jelas apa yang cikgu tunjuk pada skrin? Boleh cikgu. Okay, good. Terima kasih. Jelas cikgu. Okay. Masih ada lagi sedang masuk kelas, cikgu tunggu dulu Harap awak semua bersabar bagi laluan untuk kawan-kawan join. Okay, cikgu akan ulang sekali lagi. Untuk kelas yang akan datang, cikgu galakkan awak untuk menggunakan ID MOE. Okay, sebab kalau awak tak guna ID MOE, satunya cikgu tak boleh nampak nama penuh awak yang hadir. Kemudian satu lagi, awak perlu minta permission setiap kali nak masuk Google Meet, awak perlu minta permission. So kalau guna ID MOE, awak tak perlu nak ask to join. Bila awak tekan link, awak terus masuk dalam Google Meet. Okay, ada lagi yang tengah masuk
Berapa jumlah orang Okey, cikgu dalam kelas kita? kelas kita sepatutnya 3A, kelas cikgu untuk kelas cikgu L cuma ada 3A4 dan 3A5. Jadi sepatutnya total 54 orang. Tapi hari ni kelas cikgu Syamsul untuk kelas 3A1 dan 3A3 turut join untuk hari ini sahaja. Okey, sepatutnya jumlah pelajar ada 100 orang. Tak apa, cikgu takkan tunggu sampai 100 orang masuk. Okey, sekarang dah 12.15. Jadi cikgu akan mulakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat tengah hari kepada semua murid yang hadir untuk online mathematics online class PDPR. Okey. Kepada kelas 3A1, 3A3, 3A4 dan 3A5. Okey, ini kelas-kelas yang join untuk kelas hari ini. Okey. Okey, sebelum cikgu mulakan apa yang kita nak belajar hari ini, cikgu nak bagi tahu apa keperluan untuk kelas cikgu. Okey, 3A4 dan 3A5. 3A1, 3A3 nanti awak rujuk dengan Cikgu Syamsul. Okey? Okey, selamat sejahtera. Okey. Okey, cikgu nak sebut sekali lagi, etika masuk ke dalam kelas Google Meet. Kelas cikgu lah. Kalau kelas cikgu, bila awak masuk, awak bagi salam di ruangan chat. Okey, macam masuk kelas lah. Kan kena ketuk pintu, Assalamualaikum cikgu. Good morning teacher kan. Okey, alright. So, keperluan untuk kelas cikgu, cikgu perlukan textbook, dah semestinya itu adalah rujukan utama. Okey, textbook adalah rujukan utama. Kemudian untuk buku latihan, awak dah beli dua buku petak. Okey, jadi namakan Maths 1, Maths 2. Segala latihan akan buat morning ke Wilson? Dah tengah hari lah Wilson. Good afternoon lah Wilson. Okey. Okey. Maths 1, Maths 2 untuk buat latihan, dan jika ada cikgu bagi handouts yang awak perlu print ataupun awak perlu buat salinan, awak boleh masukkan handouts tu dalam management file. Jadi untuk kelas cikgu 3A4 dan 3A5, awak perlu ada Maths 1, Maths 2 dan management file. Okey, jelas ya? Okey, cara PDP untuk kelas cikgu, cikgu akan mulakan dengan Google Meet. Okey, dalam 30 hingga 40 minit untuk Google Meet. Kemudian dekat situlah bila cikgu dah explain, cikgu dah terang, awak ada soalan, awak tanya semasa Google Meet. So awak boleh kalau nak tanya tu boleh on microphone lah. Okay, boleh on microphone untuk tanya. Kalau tak ada tanya apa-apa, awak off microphone awak supaya tidak terganggu, PDP tidak terganggu. Okay. Apa lagi yang cikgu nak cakap Okay, selepas sesi Google Meet, awak ada lebih kurang dalam 30 minit untuk awak buat latihan. Okay, kemudian latihan nak hantar ke mana? Latihan akan awak submit ke dalam Google Classroom. Okay, siapa yang dah biasa dengan kelas cikgu, dia tahu macam mana nak gunakan Google Classroom. Okay, cikgu dah share untuk link, cikgu dah share untuk kod untuk Google Classroom. Okay. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum cikgu mulakan PDP kita hari ni? Siapa nak tanya soalan, boleh tanya sekarang. Cikgu buka, sekejap cikgu tutup balik. Okay, tak ada. Okay, cikgu akan teruskan. Okay, untuk form 3, cikgu go through dulu apa yang awak akan belajar dalam form 3. Ada 9 chapter. Okay, ada 9 chapter. Indices, standard form, consumer mathematics. Consumer mathematics ni awak perlu bersedia lebih awal. Awak perlu membuat pembacaan terlebih dahulu. Okay, untuk consumer mathematics. Okay, consumer mathematics ni perlu awak membaca. Okay, supaya benda ni benda yang about general knowledge yang awak perlu tahu. Kemudian tajuk scale drawings, and then trigonometric ratios, angles and tangents, plan and elevation, loci into dimension and straight lines. Ini adalah 9 chapter yang awak akan belajar untuk tingkatan 3. Okay.
Baik, untuk hari ni kita akan belajar chapter 1. Okay, tajuk dia nama indices. Okay, actually awak dah biasa dengan indices. Okay, cikgu tunjuk contoh. Okay, awak jawab pada ruangan chat. Okay, untuk sekarang ni awak jawab pada ruangan chat. Cikgu bagi contoh 2 power of 3. 2 power of 3 adalah contoh untuk indices. Okay, kemudian 4 power of 2 pun contoh untuk indices. Okay, yang kita namakan index. Okay, semasa awak form 1, awak belajar 2 power of 3, 4 power of 2 dalam tajuk apa? Jawab pada dalam ruangan chat sahaja. Awak belajar 2 power of 3, 4 power of 2 ni ataupun 4 square, 2 cube ni dalam tajuk apa? Semasa form 1. Tolong jawab, respon dengan cikgu. Square root. Okay, square root, cube root. Okay, good. Bagus. Pravin, Shamika, Danish, Simonish. Okay. Okay, good. Dan yang seterusnya tu. Okay, good. Alright. So ini adalah contoh untuk kita panggil index number ataupun kalau dia singular, index. Kalau plural, indices. Okay. Okay, index notation. Inilah dia index notation. Sekejap ada orang tengah masuk kelas. Okay, inilah yang dinamakan index notation. Okay, index notation dalam bentuk index. Okay, yang ini. Okay. Okay. Dalam index notation, sebelum ni awak sebut 2 power of 3, 4 power of 2 ataupun 2 cube, 4 square. Okay. Dalam ni dia ada contoh 2 power of 3. Okay. Untuk untuk 2 ni kita panggil sebagai base. Okay. Ini adalah base. Okay, yang 3 ni, power of 3 ni, yang power tu dia punya index. Okay. Dalam index notation, okay, kita boleh tulis semula dalam bentuk repeated multiplication. Okay, apa dia repeated multiplication? Cuba tulis, kalau 2 power of 3 ditulis dalam repeated multiplication macam mana? Type pada ruangan chat. Ya. Dalam repeated multiplication kita tulis 2 times 2 times 2. Okay. 2 times 2 times 2. Okay. Kalau tulis dalam bentuk index, yang ni berapa kali kita darab 2 ni kita panggil n factors. Okay. N factors. 2 ni adalah dia punya base. Okay, so kalau kita tulis semula, kita akan jadi base, tulis base dulu, kemudian ada berapa factors dia? 1, 2, 3. 2 power of 3. Okay, alright. Untuk yang 4 power of 2, macam mana nak tulis dalam repeated multiplication? 4 power of 2, tulis dalam bentuk, okay, 4 times 4. Okay. 4 times 4. Alright. So kalau awak tengok pada textbook, ada contoh dalam textbook. Okay. In form 1, you have learned. Ya, ada yang tengah masuk. Okay. Cikgu baca kat sini In form 1, you have learned that 4 power of 3 is equals to 4 times 4 times 4. The number 4 power of 3 is written in index notation. 4 is the base, 3 is the index or exponent. Sebab tu bila awak tengok dalam calculator, okay, dalam calculator ada EXP kan? Itu adalah exponent. Okay, dalam calculator. So kalau nak guna calculator,
Okay, nak tahu berapa value katakan 4 power of 4. Awak tekan kalkulator 4, kemudian awak akan tekan exponent. Exponent, kemudian 4. Okay, itu berkaitan dengan how to use calculator. Okay, look at example 1. Write the following repeated multiplication in index forms of a power of n. Okay, tolong jawab untuk A. Macam mana awak nak tulis? Macam mana awak nak tulis ni? Boleh tulis tak dekat ruangan chat? Untuk power of. Kalau tak boleh, awak guna simbol yang ada simbol ni dalam. Ya, betul. Okay, ya. So untuk A, answer is 5 power of 6 because 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, Girtini boleh tulis. Girtini macam mana tulis tu? Okay. Ada Muhammad Danish pun boleh tulis dengan betul. Okay, ada yang setengah laptop tu dia boleh, awak boleh type lah dengan betul untuk power tu. Okay, seterusnya. Untuk B, apa answer untuk B? Answer untuk B 0.3 times 0.3 power of 4. Yes. Ya. Tak boleh guna tanda, tadi cikgu nampak ada yang guna star. Tak boleh guna star. Kalau star, yang tanda star ni maksudnya darab. Okay, so kalau awak nak guna, awak nak tunjukkan simbol masa nak type tu, untuk tanda power awak guna tanda ni macam anak panah ke atas tu. Okay, alright. Next, untuk C, what is the answer for question C? What is the answer for question C? Yeah, good, very good. Untuk kalau untuk negatif, base yang negatif mesti letak dalam bracket. Macam awak dah belajar sebelum ni kan? Kalau untuk square root, letak dalam bracket kalau dia negatif. Mesti letak dalam bracket. Okay? Alright. What about D? Answer untuk how to write 1/4 times 1/4 times 1/4 in index form. Letak dalam bracket juga. Mesti letak dalam bracket juga. 1/4 power of berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, letak dalam bracket. Ini cara macam mana awak nak tulis index form, dalam index form. Untuk number yang positive number, kemudian yang negative number, kalau base dia negatif, dan kalau dia untuk fraction. Okay. Okay, untuk fraction dan juga negatif perlu letak dalam bracket. Jelas ya? Okay. So dalam textbook pun dah tunjuk solution dia macam mana. Okay. Itu sahaja. Bukan itu sahaja untuk hari ini. Itu sahaja untuk what is index form. Sebab kita, cikgu dah habis ke? Tak habis lagi. Itu sahaja untuk index form. How to write the repeated multiplication in index form. Okay. So, your exercise, cikgu cakap siap-siap lah. Your exercise is mind test 1.1a. Okay. Mind test 1.1a. Okay. Alright, salin soalan dan tulis jawapan dalam Maths 1. Okay, jangan lupa tulis indeks hari ini. Okay, mind test 1.1a. Okay, buat semua soalan. Tak banyak pun, sebenarnya tak banyak pun. Buat sahaja. Okay. Alright, kita continue. Okay, continue.
how to convert. Okay, how to convert a number in index form. Nah, macam mana nak convert? For example, okay, kat sini dalam textbook dia bagi contoh 64. Okay, 64. Macam mana nak convert dalam index form? Okay, dia ada dua cara, two methods. Yang pertama is repeated division. Okay, and yang kedua dalam guna cara repeated multiplication. Awak boleh choose mana-mana method. Okay, awak dah belajar benda ni semasa awak buat untuk tajuk factors and multiples. Okay, so cikgu tak akan ulang macam mana nak buat repeated division, macam mana nak buat repeated multiplication. Okay, tapi cara yang mudah ialah menggunakan repeated division. Okay, itu yang method yang antara dua ni cikgu lebih suka guna repeated division lah. Okay, tengok macam mana. Tengok pada soalan. Soalan nak minta awak tulis dalam base 2. Kalau nak tulis dalam base 2, 64 ni kena divide by 2 sampailah tinggal 1. Macam awak buat LCM kan, LCM akan bahagi sampai 1. Okay. Bezanya awak kena kalau nak base 2 semua ni kena bahagi dengan 2. 64 divide by 2, 32. 32 divide by 2, 16. 16 divide by 2, 8. Sampailah dapat 1. Okay, divide by 2, 4 divide by 2, divide by 2, 2 divide by 2, 1. Okay, so awak kira lah ada berapa kali dia ni. Okay, yang ni darab. Okay, ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kalau 64 ditulis dalam base 2, dia akan jadi 2 power of 6. Okay, 2 power of 6. Okay, jelas? Jelas? Okay. Okay, cuba guna cikgu bagi, sekejap cikgu ambil kalkulator dulu. Okay, awak jangan guna calculator, awak cuba guna repeated division. Okay, guna repeated division. Macam mana nak sekejap 81. Okay, cikgu nak dalam base, cikgu nak awak convertkan dalam base 3. Cuba buat, dapat berapa answer? Okay. Cuba buat macam mana, berapa answer? Apa Priya tanya apa ni? Cikgu tak nampak. Kenapa tiba-tiba ada cikgu? Kenapa cikgu hilang ke? Okay. Apa answer? Ya. Okay. 81 divide by 3 dapat berapa? 81 divide by 3. Awak kena buat lah. 81 divide by 3 tekan calculator. 27. Yes, 27. And then 27 divide by 3. 9. 9 divide by 3. 3. 3. Siapa dengar jawab ni? Baguslah. Terima kasih respon dengan cikgu. 3 divide by 3. 1. 1. No, siapa tak tahu 3 divide by 3 ni nak kena cubit lah. Okay. So awak tengoklah berapa kali awak repeat 3 tu, number 3 tu. So 81 is equals to 3 power of 4. Sebab awak repeat. Kalau awak tulis balik 3 times 3 times 3 times 3. Okay, yang ni kalau awak tulis dalam repeated division. 3 tu awak repeat sebanyak 3 kali. That's why in index form 81 is written sebagai 3 power of 4. Okay. Okay, cikgu akan teruskan. Senang je kan? Senang je kan? Macam mana how to convert? Yes, how to convert? Yeah, good. How to convert a number in index form. Okay, next kita tengok example 3 ni. Dalam example 3,
dia bagi dalam bentuk fraction. Bila dalam bentuk fraction, awak tengok dalam bentuk fraction ni 32/3125. Okay, in index form using base 2 power of 5. So caranya awak kena buat one by one. Mula-mula buat repeated division untuk yang numerator followed by denominator. Awak akan dapat bilangan n yang sama. Tak mungkin dapat tak sama. Okay, mesti akan dapat bilangan n yang sama. Maksudnya n factors yang sama. Okay, cikgu tak tunjuklah contoh ni. Okay, latihan yang seterusnya. Okay, yang ini. Dalam buku yang sama lah. Okay, Cikgu. convert. Ya, Saya kurang faham yang pecahan tadi. tak faham yang pecahan tadi? Apa, siapa tanya tadi? Muhammad? Ha? Saya. Okey. Hakim? Hmm. Hakim nak tanya apa, Hakim? Pasal pecahan tadi macam mana nak ni? Saya macam pelik Macam- sikit. Saya pening sikit. Pelik. Pening sikit. Jangan pening, jangan pening. Okey. Ikut cikgu ingat ke tak payah tunjuk dah? Okey, cikgu tunjuk jugalah. Okey, contoh Sorry. cikgu. Okey, it's okay. Tak apa, bagus. Bertanya tu bagus. Okey, cikgu tunjuk kalau okey, cikgu cari contoh dulu. Okey. 16/625. Okey. Cikgu. Boleh dengar cikgu? Kau cikgu jaga seorang-seorang ni? Dengar Boleh tak? dengar. Saya dengar cikgu. Boleh dengar cikgu. Okey. Okey, baik. Ada pun murid-murid cikgu ni. Okey. Okey. Caranya, okey tadi Muhammad Hakim tanya, dia nak cikgu explain macam mana dalam fraction nak tukar kepada index form. Awak tengok pada numerator kena base dia pun kena sama dengan numerator tu. Maksudnya 16 awak kena bahagikan dengan 2. Bahagikan 16 dengan 2 sampai dapat 1. 16 divide by 2. Cakap-cakap seorang-seorang dah ni. 16 divide by 2. 8. 8 divide by 2. 4. Okay, 4 divide by 2. 2. 2 divide by 2. 1. Okay, next awak repeat untuk denominator. Yes. Okay, 625 you divide by 5. 125. 25 divide by 5, 25. 25 divide by 5, 5. Okay, awak divide by 5. 5. Okay. Okay. So dah selesai. Awak buat repeated division. Tolong off mic dulu. Okay, thank you. Right. So, tu bunyi siapa tu, Mazlina? Siapa Mazlina? Okay. Okay. So awak buat repeated division untuk numerator and then buat pula untuk denominator one by one. Bergantung kepada dia punya base. Kalau kat sini base dia minta 2/5. Jadi numerator kena divide by 2. Denominator kena divide by 5. Okay, dan awak akan tengok kat sini. Okay, jumlah factors ni, okay, ada berapa ni? 2 times 2 times 2 times 2. Kat sini 2 power of 4. Okay, kat sini pun 5 times 5 times 5 times 5. 5 power of 4. Awak akan dapat factors yang sama. Tak mungkin awak dapat yang berbeza. Faham? Itu maksud cikgu. Okay, so answer dia, okay, answer dia ialah 2/5. ya. 2/5 to the power of 4. Ya. Mesti letak dalam bracket. 2/5 to the power of 4. Okay, ini answer dia.
Tak dengar cikgu. Tak dengar? Baru dengar dengar. cikgu. Dekat mana yang tak dengar? Minta maaf lah sebab saya rasa tengah hari ni connection dia tak apa nak okey. Oh, Dekat mana? Tak dengar? Sampai mana tadi yang awak dengar cikgu? Cikgu seronok cakap seorang-seorang je tadi. lebih kurang 10 second. 10 minit? 10 second. 2 minit? Okey. Cikgu ulang balik. Cikgu rasa tadi tadi mungkin lost connection tadi semasa cikgu kata fraction untuk index form untuk fraction mesti letak dalam bracket. Kalau tak letak dalam bracket, dia bagi maksud yang lain. Okey, contoh yang cikgu bulatkan ni. Okey. 2/5 awak tak letak dalam bracket. So power of 4 tu hanya untuk 2 sahaja. Okey, faham Okay, that's why untuk index form untuk fraction perlu letak dalam bracket. Baru letak dia punya index. Okay, base letak dalam bracket. Priya, kenapa pula Priya? Tak dengar lagi ke? Cikgu, Yang macam simbol yang macam panah-panah itu tak perlu gunakan. Tak perlu guna. Cikgu kata guna semasa awak nak type dekat ruangan chat ni sahaja. Oh, okey. Okay. Sebab dalam ruangan chat ni ada yang tak support untuk matematik punya simbol. Okay, faham Cikgu, satu soalan. Ya, soalan ya. Di call message ada Bagus. cikgu. Tengok cikgu. Apa dia? Di call message ada. Tak faham? Di call message satu soalan ada cikgu. Oh, ya ke? Ya Saya call message. Siapa yang tanya tu? Kat mana cikgu nak tengok ni Dekat message mana? Siapa yang tanya tadi? Saya cikgu. Saya tu siapa? Tarun. Cikgu, dia tanya kalau tak bagi base macam mana nak cari. Oh, dia mesti kena bagi base. Dia mesti akan kena bagi base. Okay. Sebab tu cikgu kata apa soalan awak tulis dekat ruangan chat sebab cikgu tak boleh nak tengok tempat lain ni kat sini bila cikgu tengah mengajar. Okay? Okey, Alright, cikgu. thank you. Okay, thank you. Alright. Okay, kelas kita sampai pukul berapa ni? 1.5 cikgu. 1:30. Okay. So, cikgu rasa untuk kelas yang pertama ni, okay, ni mind test awak buat. Okay, untuk cari value. Okay, untuk 1.1C, calculate the value. Yang ni awak boleh tengok pada example. Ataupun actually awak boleh tekan calculator sahaja untuk cari value. Okay, kat situ ada tunjuk macam mana nak guna calculator untuk cari value. Kalau dia bagi dalam index form, nak cari dia punya value. Okay, so cikgu cover 1.1 sahaja untuk hari ni. Cikgu tak mau pecut laju-laju. Next class baru cikgu pecut laju-laju. Boleh? boleh cikgu. Okay, boleh. Boleh, cikgu. Okay. Boleh cikgu. Okay, so cuba list out tengok apa awak punya latihan hari ni. 1.9. 1.1A hingga 1.1B cikgu. Ya, list out dalam ruangan chat supaya kawan-kawan pun ada yang terlepas dia tahu apa dia. Cuba list out balik apa latihan awak untuk hari ni. 1.1A, 1.1B, 1.1C. Okay, good. Okay, sekejap cikgu tu. Sekejap ya. Okay, cikgu ulang balik untuk tadi cikgu dah cakap dah pun semasa awal kelas tadi. Untuk sekejap. Textbook. Okay, untuk kelas cikgu, ni kenapa baru masuk, Haris Daniel baru masuk. Okay, untuk kelas cikgu, untuk buku latihan ada Maths 1, Maths 2. Kemudian kalau ada cikgu bagi handout, awak perlu print. Kalau tak ada,
printer jangan risau, awak salin sahaja, cikgu tak ada masalah. Kalau yang handouts awak masukkan dalam management file. Okay. So cara PDP cikgu akan Google Meet dulu dalam 30 hingga 40 minit. Kemudian 30 minit yang seterusnya tu ataupun 40 minit seterusnya tu untuk awak buat latihan. Okay, latihan awak nanti awak snap gambar. Okay, awak snap gambar dan awak masukkan dalam Google Classroom. Nanti cikgu akan buat assignment. Okay, cikgu akan assign dalam Google Classroom, awak masukkan situ. Attach awak punya latihan. Okay. Alright. Okay. Ada soalan nak tanya? Macam mana Cikgu? Yang tadi Time tu, limit. yang nak hantar tu. Yang nak hantar tu. Yang tak Yang limit. nak hantar tu. Okay. Untuk hantar dalam Google Classroom, okay. Mula-mula awak kena join dululah. Cikgu dah bagi link untuk kelas 3A4 dan 3A5. Cikgu dah bagi link untuk Google Classroom. Awak join Google Classroom. Nanti sekarang ni cikgu tak create lagi. Sekejap cikgu akan create untuk assignment. Awak klik pada assignment yang cikgu create sekejap. Kemudian awak attach awak punya awak snap gambar yang awak buat latihan tu. Awak attach. Okay. Okay, time limit cikgu bagi 3 hari. Cukup lah 3 hari. Hari ni hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Rabu last. Okay, 3 hari. Siapa kata tak cukup? Okay, cukup 3 hari cukup. 3 hari cukup. Actually lagi kan awak ada lagi 30 minit. Lebih 30 minit. Sekejap je awak boleh buat latihan ni. Okay. Okay. Ada lagi soalan? Cikgu. Cikgu? Ya. Ya. Untuk Murid yang tiga Ajak seorang-seorang tanya. untuk kelas kamu cikgu dulu, Syamsul kamu dulu. buku sama ke cikgu? Sorry? Untuk kelas cikgu Syamsul pun buku sama ke? Untuk kelas Cikgu Samsul, awak rujuk dengan Cikgu Samsul nanti. Okey cikgu. Okay, untuk kelas Cikgu Samsul, awak rujuk pada Cikgu Samsul. Okay, sekarang ni cikgu nak print screen untuk kehadiran. Jadi kalau siapa yang nak turn on dia punya apa panggil video, boleh turn on sekarang. Cikgu nak print screen. Video apa? Cikgu dah nampak Rohinish. On camera, sorry, on camera. Cikgu dah nampak Tivashini. Supaya cikgu nampak siapa yang hadir. Afika. Lagi siapa? Kenapa tutup? Saya nampak Sharvina, Pavitran, Varsan, Safa. Chesswall tu siapa? Chesswall tu Tarun Darun. Sudden. Tarun. Okay. Cikgu nak print screen sekarang lain kali tu siapa punya nama Nur Aliza tu? Lain kali sikat rambut Okay. Okay, cikgu nak print screen sekarang. Okay, sekejap Okay. Okay, sekejap J Surya. Hai. Okay, sekejap cikgu tengah masih lagi print screen. Ada lagi yang nak turn on kamera? Ada lagi yang nak turn on kamera? Tak lagi tak ada dalam muka awak pula. Kalau tidak nanti tak ada muka awak. Okay, segan tak apa, tak ada masalah. Okay, cikgu ulang balik untuk link attendance untuk kelas 3A3 dan 3A4 dan 3A5 cikgu akan share dalam grup Telegram kita. Untuk 3A3, 3A5 lah. 3A4, 3A5. Okay. Okay, jadi cikgu ucapkan tahniah. Terima kasih pada semua yang hadir untuk online class hari ini. Itu sahaja. Hari ini kita hanya belajar 1.1 sahaja. Okay. Okay, untuk next class kita akan tengok law of indices. Jadi cikgu harap awak boleh buat preparation lebih awal. Okay, itu sahaja untuk kelas hari ini. So, see you next week. Bye. Cikgu. Ya. Siapa tanya tu? Saya lagi tak apalah. Ya. Kalau ada Google Classroom kena ada juga.
Kalau ada Google Classroom, Kalau tak ada Google Classroom kena juga. ya. Setiap murid sepatutnya dah ada ID MOE. Kalau ada masalah dengan ID MOE, boleh rujuk cikgu, sekali bagi nama penuh dan juga kelas. Cikgu akan refer pada Cikgu Zamzuri. Okey, ada lagi soalan nak tanya? Yang lain kalau tak ada soalan boleh left dah Google Meet ni. Kalau yang nak bertanya boleh tanya. Okey, bye. Terima kasih. Bye cikgu. Okey. Ya. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.